Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Hari ini kita akan masuk topik baru. Sebelum itu, cikgu nak semua pastikan tiada sampah dekat kaki dan kosongkan meja. Cikgu nak hanya buku teks sahaja, buku teks sejarah sahaja ada dekat meja. Boleh? Okey. Terlebih dahulu, cikgu nak tanya, ada yang tak hadir ke kelas ke? Okey, bagus, semua hadir. Okey, sebelum cikgu terus kepada topik kita pada hari ini, cikgu ada bawa tiga jenis barang. Iaitu yang pertama, ini kayu. Ini apa dia? Tembikar ataupun kita panggil pasu bunga. Betul kan? Dan ini apa dia? Pandai. Ini adalah gelas. Ketiga-tiga barang ini yang cikgu bawa ni adalah sangat berkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Sebelum cikgu bagi tahu tajuk apa yang kita akan belajar hari ini, cikgu nak kamu semua buat perkaitan antara ketiga-tiga barang ini dengan topik kita pada hari ini. Okey, bagus. Sebenarnya apa yang cikgu cuba kaitkan untuk kamu semua fikir dan lihat apa yang cikgu bawa ni adalah berkait rapat dengan apa? Dengan ciri-ciri tamadun awal dunia. Kenapa? Apa yang ni? Apa ni? Okey, ini pasu bunga kan? Cikgu dah tahu tadi. Pasu bunga ataupun boleh kita panggil, cikgu nak panggil bahasa lama sikit, tembikar. Ataupun ini kayu. Kalau kamu tengok, mungkin kamu fikir benda ni dah tak terpakai, patut dibuang. Tapi untuk hari ini cikgu gunakan benda ni untuk apa? Untuk bagi kamu tahu bahawa pentingnya sifat sayang kepada alam sekitar melalui kita semula. Dan ketiga-tiga barang ini sangat berkait rapat dengan ciri-ciri apa dia? Ciri-ciri tamadun awal dunia. Iaitu tajuk kita pada hari ini. Kerana ketiga-tiga barang ini juga mempunyai apa dia? Mempunyai perkaitan dengan cara-cara kehidupan manusia pada zaman tamadun awal dunia. Okey. Sebelum cikgu teruskan kepada topik kita pada hari ini, cikgu ada beberapa kad untuk dibagikan kepada kamu semua. Maksudnya di sini setiap seorang akan dapat satu. Okey, semua dah dapat. Okey, semua dah dapat? Kalau tak dapat angkat tangan, cikgu ada lagi. Okey, bagus, semua dah dapat. Dan cikgu nak kamu semua tengok kad itu. Sebenarnya kad itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Seperti mana ada yang akan dapat kad tertulis kesusasteraan. Ada yang pelajar akan dapat kad berkaitan dengan seni bina. Dan seterusnya berkaitan dengan ciri-ciri tamadun awal manusia. Semua boleh cari pasangan masing-masing. Dan akhirnya kamu akan membentuk beberapa kumpulan. Seperti cikgu dah beritahu tadi, kita akan melakukan aktiviti secara berkumpulan. Dan kamu semua perlu lantik seorang ketua bagi mengetuai kamu dalam sepanjang tempoh pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di tangan cikgu terdapat beberapa jenis gambar. Ini merupakan tugasan ringkas cikgu nak buat kepada kamu ni. Okey, cikgu nak wakil ketua datang ke depan dan mengambil satu gambar untuk setiap kumpulan. Okay. Bagus. Okey, semua dah dapat ke gambar? Ada yang tak dapat? Ambil? Okey, bagus, semua dah dapat. Sebelum tu, sebelum kamu semua buat kerja, cikgu nak bagi pesan dan ingatkan bahawa sepanjang kelas kita pada hari ini, cikgu nak apabila cikgu sebut kelas, kamu kena jawab yes, sir. Boleh? Bila cikgu sebut kelas, kamu kena jawab apa? Yes, sir. Bagus, pandai. Okey, sepanjang kelas ini, kelas. Okey, pandai. Cepat tangkap Okey. Untuk pengetahuan kamu semua, ini adalah radar bertuah. Radar ini cikgu akan pilih untuk apa? Untuk kamu semua, sama ada siapa yang kena jawab soalan cikgu akan soalkan sebentar nanti semasa tempoh penerangan cikgu. Cikgu nak kamu semua fokus dan ambil cakna tentang topik yang cikgu terangkan agar kamu tidak tercicir maklumat dan kamu faham. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu siapkan tugasan ringkas ini.
Okey. Semua dah siap kan? Okey, bagus. Ingat, apakah fungsi roda pertuhan ni? Okey, pandai. Untuk hari ini, cikgu akan bagi penerangan sikit mengenai beberapa ciri utama manusia zaman tamadun awal manusia di dunia, iaitu terdapat beberapa jenis ataupun terdapat beberapa ciri utama tamadun awal dunia. Kat sini cikgu nak fokus pada 3 je saja hari ini. Cikgu nak fokus pada 3 saja hari ini. Berapa? 3. Okey, pandai. Yang pertama adalah ciri yang pertama, pertanian dan perdagangan. Kedua-dua ciri ini berkait rapat dengan satu sama lain kerana setiap kehidupan manusia yang bertamadun mempunyai, memang cikgu yakin 100% setiap manusia yang bertamadun ataupun kerajaan yang maju, kerajaan yang bertamadun ataupun negara yang bertamadun memiliki sistem pertanian dan perdagangan untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam sesebuah negara yang maju. Sebuah contoh, cikgu nak tunjuk kat sini. Cikgu nak kamu semua fikir pada sekarang ni. Malaysia sebuah negara yang bertamadun, bermerdeka. Kamu dapat lihat terdapat ciri-ciri pertanian. Orang Malaysia belajar apa? Pertanian apa? Pertanian padi, kelapa sawit, getah dan sebagainya. Dalam konteks tamadun awal dunia, kamu juga dapat lihat bahawa mereka juga menjalankan aktiviti pertanian. Cuma berbeza dengan tempat kita, sebab kamu kena lihat tamadun itu terletak di mana. Sesuai tak pertanian, contoh padi, sesuai tak pertanian padi dekat Mesir. Faham? Okey. Dalam konteks ciri pertanian ni, kamu dapat lihat di zaman tamadun awal dunia, terdapat peralatan khas dalam aspek pertanian, wujudnya saliran. Kalau tempat kita ni saliran apa dia? Berfungsi pasal apa? Saliran adalah berfungsi sebagai tempat untuk penyebaran ataupun pengaliran air untuk bekalan pertanian. Pertanian akan subur bila apa dia? Bila mempunyai sistem perairan yang sistematik. Dalam masa yang sama, pertanian ini juga terdapat aktiviti peneresan kaki bukit ataupun bukit untuk apa? Untuk pertanian. Tanah bukit dikatakan sebagai tempat pertanian bagi mencukupkan keluasan tanah untuk jadikan pertanian. Di sini dapat dilihat tanah bukit dijadikan sebagai tanah pertanian. Maksudnya di sini sesebuah kerajaan ni sudah mencapai tahap kemajuan kerana memerlukan bekalan makanan ataupun pertanian yang sangat besar, yang membawa kepada apa dia? Yang membawa kepada perlunya peneresan tanah bukit sebagai tempat gantian untuk pertanian. Contohnya tanah bukit, jika kamu tengok dekat bukit lepas sekolah tu, bukit penuh dengan pokok-pokok hutan, dan kamu lihat, cuba fikir, pokok-pokok hutan tu ditukar kepada kawasan pertanian. Nampaknya di sini keperluan tanah semasa zaman tamadun awal dunia ni sudah wujud keperluan tanah untuk pertanian. Ini membuktikan bahawa jelas menunjukkan sebuah negara itu, tamadun itu sudah maju dan berkembang. Situ yang saya cuba masukkan. Ciri yang kedua iaitu perdagangan. Perdagangan ni berkait rapat dengan ciri pertanian. Kerana apa? Disebabkan oleh lebihan hasil pertanian. Sebab apa? Sebabkan teres tanah untuk pertanian, dan disebabkan benda tu, pertanian di zaman tamadun awal dunia ni telah menyebabkan lebihan hasil tanaman pertanian, telah membawa kepada wujudnya kegiatan ekspor dan import. Maksudnya di sini lebihan makanan ataupun lebihan pertanian hasil bumi diekspor ke luar negara. Contohnya sesebuah tamadun ni, contohnya tamadun Mesir mengekspor ke tamadun lain hasil pertanian. Hasil pertanian ini sebagai apa dia? Sebagai sumber pendapatan bagi sesebuah tamadun awal dunia, seperti apa dia? Tamadun Mesir pertanian,
tamadun Mesir lagi dan tamadun Mesir. Dalam konteks ini, kedua-dua ciri ini sangat berkait rapat dan sangat dekat dengan zaman kita. Walaupun zaman tamadun awal kita belajar jangka masa dengan kita sangat jauh, tapi kedua-dua ciri ini masih ada dekat zaman sekarang. Maksudnya sini kamu dapat hayati ataupun dapat nilai sendiri bagaimana kamu dapat menghayati bagaimana corak pertanian zaman dulu dan zaman kini. Kamu dapat buat perbandingan melalui topik kita pada hari ini. Dan seterusnya, ciri sistem pemerintahan. Kamu dapat lihat pada zaman kini, saya guna yang dekat, yang Malaysia. Contohnya, negara Malaysia bertamadun, mempunyai apa dia? Sistem pemerintahan yang diketuai oleh apa? Kita ada agung, kita ada Perdana Menteri, kita ada pembesar, kementerian, kita ada tentera, dan kita ada rakyat biasa. Faham tak? Sama juga dengan zaman tamadun awal dunia. Mereka juga mempunyai ketua pemimpin untuk mengurus negara mereka. Sebagai contoh, raja sebagai ketua kepala, dia ada pendeta, dia ada rakyat biasa macam kita. Dia ada apa lagi? Dia ada macam pembantu raja, bangsawan sebagai apa dia? Memudahkan urusan pentadbiran raja di sebuah negara untuk mengawal rakyat. Dalam konteks pentadbiran ini sudah tentu wujud satu perundangan untuk sesebuah negara. Perundangan ini untuk apa? Untuk memudahkan kerajaan ataupun negara untuk mengawal gerak kerja sesebuah ataupun pelbagai aspek. Contohnya perundangan untuk apa? Untuk sosial, perundangan untuk ekonomi, perundangan untuk politik dan sebagainya. Dalam konteks ini, perundangan ini sangat penting bagi ciri-ciri tamadun awal dunia kerana apa dia? Sebab negara bertamadun ini perlulah mempunyai sistem perundangan yang cekap, dan dengan sistem pemerintahan cekap ini dapat mewujudkan keadaan negara yang stabil dan bertamadun. Okey, pandai. Dan seterusnya, ciri seterusnya iaitu tulisan dan kesenian. Kamu dapat lihat di sini adalah tulisan dan kesenian pada zaman tamadun awal dunia ni sudah wujud berbanding apa yang kita belajar sebelum ni, iaitu topik prasejarah, kan? Topik prasejarah kita tak pernah jumpa penemuan mengenai tulisan-tulisan zaman prasejarah, kesenian zaman prasejarah. Bagi topik yang baru ini, topik ini tamadun awal dunia ni, kita sudah ada penemuan mengenai sistem tulisan, kesenian. Sebagai contohnya, ini merupakan kesenian ataupun boleh dikatakan tulisan ataupun dan sebagainya. Kerana apa? Kesenian dapat dikaitkan dengan pasu bunga ini kerana dapat lihat wujudnya sendi bina masyarakat awal tamadun dunia berjaya mencipta tembikar untuk pelbagai kegunaan, sama ada untuk keagamaan dan sebagainya. Contohnya lagi, mereka juga sudah mampu membina patung dewa, patung Tuhan dan sebagainya. Dalam konteks tulisan, mereka juga dapat buat catatan ataupun tulisan berdasarkan bahagian-bahagian tembikar, dan kayu ini juga menjadi alat pada tempat untuk mereka menulis. Kalau di zaman kita, contohnya buku teks, kertas, kan kita kan dah capai tahap kemajuan teknologi, kita gunakan kertas untuk menulis. Mereka mungkin ada, tapi setakat ini penemuannya berkisahkan tentang penemuan penulisan di batu-batu, gua dan sebagainya. Dalam konteks ini berbezalah bahawa kan berbeza di antara zaman prasejarah dengan zaman awal tamadun dunia. Dalam konteks ini satu perubahan telah berlaku, iaitu perubahan teknologi ataupun kemahiran masyarakat dunia dalam sesuatu perkara, terutamanya sistem tulisan. Dapat dilihat dalam konteks yang ada menjelaskan ada menunjukkan bahawa tulisan orang tamadun awal dunia ni berkait rapat ataupun bersifat
abstrak simbol. Contohnya kamu dapat lihat simbol tangan sebagai maksud apa? Tulisan tangan. Maksudnya simbol tangan. Okey. Dan sebagainya. Dalam konteks ini, dalam sistem wujud sistem sini tulisan sudah tentu sangat berkaitan dengan sistem agama dan kepercayaan. Sebelum ni kita belajar pasal sejarah dan kali ini untuk topik ciri-ciri tamadun awal dunia, mereka juga telah mempercayai pelbagai Tuhan dan kebanyakan masyarakat pada zaman tamadun awal dunia ni sudah mempercayai banyak Tuhan. Contohnya mereka ada mempercayai dewa sebagai Tuhan, mereka mempercayai bahawa ibu sebagai Tuhan dan sebagainya. Dalam konteks ini, pada zaman kini, cikgu nak kamu fikir pada zaman kini adalah sudah wujud manusia yang percaya tentang wujud Tuhan dan sebagainya. Kamu kena faham sini kan? Okey. Ia sangat dekat dengan zaman kita walaupun jangka hayat zaman sekarang dengan zaman awal tamadun awal dunia sangat jauh, tapi kamu dapat menghayati ataupun cikgu nak kamu gambarkan dengan sendiri ataupun cikgu nak kamu pejam mata selama seminit. Cikgu nak kamu semua fikir dan hayati bagaimana cara kegiatan pertanian zaman dulu dan zaman kini. Cikgu nak kamu semua pejam mata, okey? Okey, pejam mata. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Semua nampak sedih je semua ni. Tak semangat je semua ni. Okey. Untuk meningkatkan kecergasan kamu semua setelah lama pejam mata dan menghayati, cikgu ada buka soalan. Cikgu ada soalan untuk bagikan kepada kamu semua. Cikgu akan gunakan benda ni. Okey. Okey. Bagus. Semua pelajar yang ditanggungjawabkan untuk menjawab soalan dapat menjawab soalan dengan baik. Okey. Cikgu akan teruskan kepada sesi apa dia? Macam biasa, sesi seterusnya iaitu aktiviti secara berkumpulan. Okey. Di tangan cikgu, sekejap di tangan cikgu terdapat beberapa sampul yang berisi apa dia? Cikgu tak nak bagi tahu lagi. Cikgu nak kamu semua lihat sendiri apa yang berada dalam sampul ini. Okey, ketua sila ke hadapan dan ambilkan ini. Bagus. Semua dah dapat sapu kan? Ketua? Ada lagi? Okey, semua dah dapat sapu. Okey. Untuk aktiviti seterusnya ini, kamu akan terlibat dengan aktiviti rotating review yang mana kamu perlu buat kerja secara berkumpulan dan setelah selesai semua kerja secara berkumpulan, kamu perlu ke contohnya soalan kumpulan kesusasteraan, ketua perlu tinggal dekat kawasan sendiri dan ahli lain perlu pergi ke kawasan kumpulan lain untuk mendengar pembentangan daripada ketua kumpulan satu lagi dan membuat Membuat komen ataupun pandangan ataupun penambahbaikan kepada kumpulan yang kamu pergi itu. Dan cikgu akan sediakan stiker untuk kamu buat komen dan penambahbaikan. Dan dalam proses ini, cikgu nak kamu semua bekerjasama dan apa yang paling penting adalah beri kerjasama kepada ketua yang beri penerangan kepada kamu. Faham? Okey, ni cikgu akan bagi kejap lagi selepas selesai buat tugasan. Sebelum itu, cikgu nak kamu semua dalam proses buat kerja ni, cikgu memperkenalkan ini adalah tapak muzium ini cikgu bina. Muzium ini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai pusat ilmu untuk memudahkan kamu mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan kamu. Faham tak? Di sini, cikgu masukkan sini, sekiranya kamu nak melakukan tugasan berdasarkan soalan cikgu bagi itu, sekiranya kamu tak datang ke muzium ni, kamu tak dapat siapkan tugasan dengan baik. Maksudnya di sini, muzium ini sangat penting untuk kamu dapatkan maklumat dan semasa kamu datang ke muzium ini, cikgu nak kamu semua beratur, senyap dan apa? Cikgu nak kamu semua hormat tempat ilmu
dan jaga adab. Dan setelah ambil maklumat ataupun sumber ini, kamu balik ke kumpulan kamu asal dan siapkan tugasan. Cikgu akan bagi masa selama 15 minit untuk kamu siapkan tugasan dan 15 minit untuk kamu buat presentation dan seterusnya. Cikgu akan bimbing kamu semua. Kalau tak faham ataupun ada masalah, boleh bantu cikgu semua. Dan sebelum cikgu lupa, cikgu dah banyak cakap, cikgu lupa, cikgu akan edarkan kertas luksina kepada semua. Satu untuk setiap kumpulan. Dan marker. Okey, kalau tak cukup marker, bagi tahu cikgu bulan ini ke depan. Okey. Bermula dengan sekarang. Okey. Okey, bagus. Okey. Ni antara kumpulan yang paling cepat siap tugasan. Ada masa lagi nak buat yang lain. Cikgu saja nak tunjuk. Ini merupakan hasil tugasan kumpulan kesenian dan kesusasteraan. Mereka buat dengan jelas, ringkas, padat dan mempunyai gambar-gambar tertentu. Okey. Bagus. Cikgu suka benda ni. Tulisan pun cantik. Okey, bagus. Teruskan. Aduh, bagus. Okey. Semua dah siap kan? Cikgu nak buat teruskan aktiviti. Cikgu akan nilai kamu semua berdasarkan kerjasama dan apa dia? Nak tengok bagaimana kamu buat pergi ke kumpulan lain dan bagaimana adab kamu bila datang ke rumah orang lain. Dan cikgu akan nilai semua tu dan cikgu akan bagikan hadiah bagi kumpulan yang terbaik. Sama ada terbaik daripada hormat kawan-kawan ataupun kerjasama. Faham? Cikgu ada sediakan hadiah. Okey. Cikgu akan pantau. Okey, bagus. Bagi tepukan semua untuk aktiviti pada hari ini. Cikgu amat bahagia kerana apa? Semua bagi kerjasama. Seorang tak bunyi mulut. Dia bukan tak bunyi mulut apa? Semua bagi kerjasama. Tak ada yang bising bercakap tentang benda yang tak ada faedah. Dan sebelum cikgu bagi rumusan, cikgu nak bagi hadiah kepada kumpulan yang benar. Cikgu ada beberapa hadiah. Okey. Dijemput kumpulan kesusasteraan untuk menerima hadiah. Okey, selepas itu cikgu nak kamu semua bersedia dan fokus sekejap. Cikgu akan bagi rumusan, iaitu apa dia? Berkaitan rapat dengan topik kita pada hari ini. Cikgu harap semua di akhir kelas ini, cikgu nak kamu semua dapat fahami tentang ciri-ciri tamadun awal dunia, di mana terdapat beberapa ciri, iaitu kesenian, pertanian, perdagangan, tulisan, keagamaan, sistem pemerintahan dan sebagainya. Cikgu nak kamu semua hayati ataupun faham ciri-ciri ini. Cikgu nak bila kamu fikir tu, kamu cuba kaitkan, cuba empati cuba empati dan cuba letak diri kamu sebagai masyarakat pada zaman dahulu dan masyarakat pada zaman sekarang. Sebab dia sangat berkait rapat dengan zaman kita. Dan apa yang paling penting, cikgu nak kamu semua cuba fikir, adakah ciri pertanian, perdagangan, sistem pemerintahan ini dan sebagainya diteruskan lagi bagi zaman generasi akan datang. Mungkin 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang dan sebagainya. Faham? Faham, bagus. Okey, untuk untuk memilih untuk membuat rumusan, cikgu ada permainan ringkas. Okey, cikgu ada sediakan video, lagu dan apa dia ni? Okey, bola. Cantik tak? Okey. Bola ini cikgu akan letak satu dekat Amirul, belah kanan, belah kiri Aisyah. Bola ini akan bergerak ke mana-mana dan kamu semua kena edarkan kepada kawan-kawan sebelah seiring dengan lagu yang cikgu pasal. Apabila lagu tu berhenti, sesiapa yang sedang pegang bola ini
dialah yang kena apa dia buat rumusan ringkas ataupun bagi pandangan ataupun bagi perkongsian tentang apa yang kamu dapat pada hari ini sepanjang kelas kita pada hari ini. Okey, faham? Faham? Okey, bermula dengan okey. Nampaknya semua pelajar yang bangun memberi reaksi yang bagus. Dan sebenarnya cikgu tengah buat penilaian sama ada kamu semua faham ataupun tak faham. Dan untuk kelas hari ini, cikgu nak ucapkan terima kasih kerana bagi kerjasama dan komitmen yang sangat baik. Cikgu harap di waktu-waktu yang lain kamu semua bagi kerjasama yang sama. Dan lupa cikgu nak beritahu tadi, cikgu nak ucapkan terima kasih kerana keadaan kelas sangat bersih dan ceria. Cikgu harap kelas pada hari Rabu ni cikgu tak perlu suruh lagi kemaskan barang, sampah kat meja apa semua. Cikgu nak benda tu dah tersedia dengan bersih dan kemas. Okey, faham tak? Okey, kelas kita akan tamat sekarang dan cikgu ucapkan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di kelas seterusnya. Okey, terima kasih.